Tentang kewangan dan sebagainya, mungkin kita perlu tahu jugalah bagaimana nak merancang perbelanjaan khususnya pada bulan Ramadan ini. Kita akan bersama dengan tetamu kita iaitu Zuriani Zabidi, merupakan perunding pelaburan yang sudah bersiap sedia secara Skype bersama dengan kita untuk mengetahui tentang kaedah menguruskan kewangan dengan bijak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, selamat berpuasa. Selamat pagi, selamat berpuasa. Okey, kalau di rumah waktu pagi begini, saya rasa pada waktu PKP ni ramai yang mungkin pagi-pagi fikir nak masak apa tengah hari, tapi sekarang dah bulan Ramadan fikir nak buka apa pula petang nanti. Tapi dengan keadaan semasa, dengan kekangan yang kita hadapi, seluruh rakyat Malaysia sebenarnya terkesan. Saya rasa perkara yang paling penting adalah untuk kita nak merancang kewangan, sebab dari kewangan yang dirancang itu barulah boleh fikir nak beli apa, nak masak apa untuk juadah keluarga. Jadi bagaimana Puan melihat dengan keadaan sekarang ini, apakah yang menjadi cabaran paling besar sebenarnya dalam kita menghadapi COVID-19 tambah-tambah pada bulan Ramadan ini? Okey, pertama sekali terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia. Okey. So dari konteks usahawan sendirilah, macam mana, sebab saya merupakan perunding untuk usahawan lah dalam menguruskan diorang punya keuangan, cash flow. Okay. So pada fasa pertama dia announce PKP tu, rata-rata bisnes memang panik. So masih lagi tak tahu nak buat apa, masih lagi berhadapan dengan masalah-masalah cash flow dan sebagainya lah. Tapi dah masuk fasa kedua, fasa ketiga, fasa keempat ni, dia dah semakin stable dan mula melihat opportunity. So kalau tanya daripada sudut keuangan, sebenarnya ramai rata-rata usahawan dekat luar sana dah mula mengambil peluang. Maksudnya dah mengambil peluang bila melihat keadaan supply dan demand. Apa sebenarnya yang sekarang demand di market? Contoh, kalau dulu mungkin berniaga produk kecantikan, sekarang dah jual buah. Contoh, mungkin dulu ada travel agency, sekarang dah jual kurma. So diorang mula mengambil peluang-peluang yang orang kata ada potensi di market sekarang. So itu salah satu caranya mereka untuk terus kekal dan mungkin akan memberi impact kepada cash flow dan juga secara tak langsung kepada keuangan mereka lah, untuk berbelanja dan sebagainya. Itu untuk perusahaan kecil dan sederhana. Untuk individu pula, jika kita lihat beberapa kajian dijalankan, kesebilangan besar rakyat Malaysia tidak mempunyai simpanan yang cukup untuk menghadapi situasi luar jangka seperti COVID-19 ini. Adakah akibat daripada impak COVID-19 ini akan memberi kesedaran kepada masyarakat selepas ini untuk lebih berjimat, untuk lebih melakukan penyimpanan berbanding berbelanja secara tanpa terancang? Okey, kalau dulu kita mungkin tak boleh nak differentiate lagi between kehendak dan keperluan ni. Rata-rata orang berbelanja mengikut emosi, bukan berbelanja mengikut keperluan. Kehendak pun menjadi keperluan pada waktu dulu. So bila tiba-tiba berlaku perkara macam ni, semua orang dah ada kesedaran. Tapi inisiatif-inisiatif yang diambil oleh kerajaan, contohnya bantuan prihatin nasional, kita dapat mengeluarkan iLestari daripada KWSP, lepas tu ada moratorium selama 6 bulan. So itu sebenarnya secara tak langsung boleh membantu pengguna ni ataupun rakyat Malaysia rata-ratanya untuk mula sedar dan menyimpan apa sahaja lebihan daripada pendapatan yang mereka dapat. Bukan bermaksud apa yang diorang dapat tu, gaji jalan seperti biasa, ada lebihan lagi, tak perlu bayar loan sebab ada moratorium 6 bulan, ada lebihan lagi boleh mengeluarkan iLestari dan juga bantuan prihatin nasional. Itu tak bermaksud yang diorang boleh berbelanja berlebihan. So kita kena prepare for the worst, sebab moratorium, iLestari, BPN semua ni hanya dilimitkan paling lama pun 6 bulan, itu sampai September 2020 lah. So kita kena prepare apa akan jadi nanti selepas September 2020 ni, sebab bila kita tengok ada yang mengatakan mungkin krisis ni akan berlanjutan sehingga, maksudnya ekonomi ni akan berlanjutan sehingga third quarter September 2021. So panjang lagi perjalanan kita ni. Mungkin PKP akan dihabiskan, tapi
orang takkan spend dengan banyaknya, orang akan mula berhati-hati. Ketua rumah pun dah kena mula pergi pasar. So mungkin beli barang mengikut keperluan saja. So banyak jugalah mungkin dah ada kesedaran dan dah insaf lah mereka-mereka yang luar sana yang selama ini berbelanja mengikut kehendak. Banyak belanja mengikut kehendak. Ramai yang terpana bila sebut perkataan insaf tu. Sebab sekarang ni bila dah masuk 43 hari PKP, kita dapat lihat sebenarnya masyarakat sudah semakin memahami keperluan untuk mereka menyimpan. Cuma apabila kita sudah ada begitu banyak insentif yang diberikan oleh kerajaan, khususnya kepada mereka yang ada pendapatan dan mereka mendapat moratorium dan ada lebihan di situ, air lestari dan sebagainya, bagaimana kita nak memastikan supaya tempoh 6 bulan itu kita manfaatkan dengan sebaik mungkin kewangan yang ada itu supaya selepas itu kita tidak berhadapan dengan masalah pula. Ini sekarang masalah kita sebab kita tidak dapat keluar mencari sumber pendapatan dan sebagainya, tapi selepas itu sudahlah kita jatuh ditimpa tangga pula. Selepas COVID pula kita menghadapi masalah. Jadi bagaimana nak pastikan supaya kita bijak menggunakan kewangan yang ada dan merancang untuk masa akan datang. Okey. So, apa yang saya nampak, satu adalah jangan longgokkan semua duit tu di dalam saving accounts ataupun accounts yang memang kita gunakan untuk berbelanja. Cuba asingkan. Kalau selama ni cukup je untuk kita berbelanja dengan gaji yang ada, lagi pula sekarang duduk di rumah kan, tak perlu keluar, minyak kereta pun dah jimat. So, banyak makan pun dah kena masak, dah tak boleh beli. Mungkinlah grab food dan sebagainya adalah sikit-sikit. So, cuba untuk tidak menggunakan apa saja lebihan wang. Contohnya kalau dulu mungkin terpaksa bayar loan rumah, sekarang tak perlu bayar. Dapat lagi air lestari 500, dapat lagi BPN. Okey. So masukkan semua duit tu ke dalam accounts lain. Itu akan menjadi cash reserve kita ataupun orang kata backup cash kita jika berlaku apa-apa selepas bulan 9 ni. Selepas habisnya moratorium dan sebagainya ni. So jangan pandang duit tu, anggaplah duit tu tak pernah wujud dan itulah yang akan kita jadikan saving in case berlaku apa-apa. Sebab dia kena faham, kita bekerja sebagai pekerja ataupun rakyat Malaysia yang bekerja lah. So selagi keadaan ekonomi majikannya ataupun usahawan kat luar sana masih okey, SME tu masih okey, so dia mungkin boleh menggajikan kita sebagai pekerja. Tapi jika berlaku apa-apa kepada majikan, so ramai orang akan kehilangan pekerjaan. So masa tu akan berlaku banyak kes-kes NPL, non-performing loan, sebab dah tak mampu nak bayar loan dan sebagainya. So kita tak tahu, kita masih lagi dalam keadaan yang orang kata tak berapa nak stable sebab disebabkan pandemik yang berlaku sangat mengejut ni kan. So pastikan kita jangan usik pun duit 3 perkara yang tadi yang kita dapat tu, letakkan ke di tempat lain. Itu akan menjadi backup dan saving di selepas pada September onwards nantilah, selepas habisnya moratorium tu. Baik, itulah dia perkongsian yang cukup bermanfaat daripada Puan Zaini Az-Zabidi, Perunding Pelaburan. Terima kasih banyak-banyak kami ucapkan kerana sudi berkongsi kepada kami di Samak Pagi Malaysia mengenai pengurusan kewangan yang baik. Jadi, Meg, seterusnya